khabar nak murid cikgu? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat dan stay at home. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama iaitu nombor dan operasi. Cikgu akan ajar kamu kenal dan juga tulis nombor. Okey, sebelum kamu tulis nombor, kamu perlu kenal dan tahu nak sebut nombor. Okey, jom kita belajar. Okey, 6 ni kamu kena tahu nilai tempat dia. Barulah kita dapat sebut. Okey, 6 ni nilai tempat sa, 1 nilai tempat itu puluh. Cikgu ringkaskan saja. Ini nilai tempat ratus, ra. Ini nilai tempat ribu, ri. Dan ini nilai tempat puluh ribu. Okey, jika kamu lihat di sini, terdapat 2 kali sebutan ribu. 2 kali sebutan ribu. Jadi adakah kita nak sebut puluh ribu? Tidak. Okey. Jadi kita akan pilih satu saja, iaitu nilai tempat asal ribu tersebut. Yang ini, ribu. Okey. Jadi cara kita nak sebut nombor, kita perlu sebut dulu angka, sebut nilai tempat dia. Okey, sebut digit, sebut nilai tempat dia. Okey, 35,216 sat. Okey. Kalau berlaku ada nombor belas di belakang, kita tidak akan sebut 106. Betul tak? Kita akan sebut 16, kan? Okey, jadi ikut cikgu sebut. Sa ni kita tak perlu sebut, yang ni pun kita tak sebut tadi. Okey. Jadi lagi sekali kita sebut 35,216. Kita takkan sebut 106, kita akan sebut 16. Okey? 35,216. Okey, boleh faham? Okey, untuk soalan yang nombor 2, kita macam tadi juga, kita akan letakkan dulu sa, puluh, ratus, ribu dan juga puluh ribu. Okey, berlaku 2 kali sebutan ribu. Okey, kita tengok nombor dia. Sini kita akan ambil ribu yang di tempat asal dia. Ribu. Okey. Adakah kita akan sebut 103,000? Okey, kebiasaannya bila nombor melibatkan belas, kita akan sebut 13,000. Terus kita akan ambil 13,000. 13,000. 700 sifar puluh satu sa. Adakah kita akan sebut seperti itu? Okey, kita akan sebut sifar ni bila melibatkan nombor yang ada sifar, kita tidak akan sebut nilai tempat tersebut. Okey, jadi kita terus direct. Okey, sa tadi kita tidak akan sebut juga. Jadi 13,701. 13,701. 701. Okey. Okey, bagaimana pula jika cikgu nak tulis dalam perkataan? Okey, ini nombornya dalam bentuk angka. Okey, cikgu nak tulis dalam bentuk perkataan. Okey, tulis dalam perkataan sama saja seperti mana yang kita sebut nombor. Okey, 13,000. 13,701. Sama seperti kita sebut nombor tadilah. Okey, sebab itulah kita kena sebut dengan betul supaya kita tulis dalam perkataan dengan betul, baru dapat markah. Okey. Okey, soalan yang ketiga, dia dah bagi dalam bentuk perkataan. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita akan tulis dia ke bentuk angka. Angka ni apa, murid-murid? Okey, angka kita panggil nombor lah.
Okey, 20,008. Okey, kita tengok nilai tempat yang paling besar, iaitu 10,000. 10. Okey, cikgu bulatkan. 10,000. Okey, nilai tempat 10,000. Jadi kita akan buat dulu seperti macam roda impian. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Okey. Nak jelas lagi, tulis sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Okey, kita tengok nombor 10,000. Ada tak angka dia? Ada sebutan tak dalam 10,000? Okey, 2. Okey, nilai 2 untuk 10,000, nilai tempat 10,000. Jadi kita letaklah 2. Okey. Nah, ribu ada lagi tak? Selepas 10,000 ada ribu? Tak ada. Jadi ratus, nilai tempat ratus pun tak ada. Nilai tempat puluh pun tak ada. 8 ni adalah sebagai nilai sa. Kita letak 8. Okey, apa jadi dengan nilai-nilai yang tiada nilai tempat ini? Kita akan letakkan dia sebagai sifar. Jadilah 20,008. Kenapa kita tak sebut ni? Sebab dia melibatkan sifar. Jadi kita terus sebut 20,008. 20,000, 20,008. Okey. Sebab ini kita tak sebut juga dia melibatkan sifar. Jadi ribu ini kita akan ambil dia lah. Okey, kita akan guna nilai tempat ribu ini sebabnya ini melibatkan nombor sifar. Bila melibatkan nombor sifar, kita tidak akan sebut nilai tempat tersebut. Okey, boleh faham? Okey, ni kita akan pergi ke nombor yang keempat, 50,813. Jadi sama macam tadi, kita akan tengok nilai tempat yang paling besar, iaitu 10,000. 10,000 kita bulatkan 10,000. Jadi kita akan buat roda impian kita sampai 1, sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Jelas lagi? Tulis sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Okey, kita tengok dekat awal dia 10,000. Ada tak angka dia sebutan di nilai tempat 10,000? Ada, itu 5. Jadi kita letak nombor 5. 50,000. Okey, ada lagi tak ribu? Tiada dah. Okey, jadi kita biarkan dahulu. Kita tengok lagi ratus. Okey, ada 8. Sebelum rumah ratus tu kita tengok ada angka 8. Jadi kat sini kita akan tulis 8. Okey, puluh. Ada tak nilai tempat puluh? Okey, 13. 13 kalau kita tahu 13 nilai tempat dia sa dan 1 ni adalah puluh. Jadi kita masukkan 1 di rumah puluh, 3 di rumah sa. Okey, apa jadi dengan rumah ribu? Okey, dia tiada sebutan ribu, dia ada 10,000 terus. Jadi kita letakkan dia sifar. Jadilah 50,000. Okey, ini melibatkan sifar, kita tidak akan sebut. 50,813 ke? Kita akan sebut 13 terus. 50,813. Okey, senang kan? Okey, mudah je matematik ni. Janji kena faham dan rajin. Okey. Okey, kita pergi ke sesi latihan. Okey, cikgu dah tulis 4 soalan di sini. Okey. Latihan tulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey. Untuk nombor 1 dan nombor 2, nombor ini berada dalam bentuk angka. Jadi kamu kena tulis dia dalam bentuk perkataan. Okey. Untuk soalan nombor 3 dan juga nombor 4, dia sudah berada dalam bentuk perkataan. Jadi kamu kena tukarkan dia kepada bentuk angka. Tulis dalam bentuk angka. Okey, faham? Okey, cikgu nak kamu tulis dalam selai kertas ataupun boleh guna buku matematik, buku tulis petak tu. Okey, kamu boleh guna. Okey, masa kamu nak jawab latihan ni, kamu tekan pause dulu. Okey, so kamu boleh ambil latihan dari video ini.
Lepas tu nanti bila nak semak jawapan dengan cikgu, kamu boleh tekan balik play. Nanti kita akan buat sesi semakan bersama-sama. Okey? Jangan meniru. Okey? Baiklah, dah selesai buat latihan? Dah sudah kan? Jom kita semak sama-sama dengan cikgu. Okey. Soalan yang pertama tadi dia beri dalam bentuk angka, kita nak kena tulis dia dalam perkataan. Jadi, macam tadi kita letak dulu nilai tempat dia 10, ratus, ribu dan juga puluh ribu. Okey, kita tengok berlaku 2 kali sebutan ribu, jadi kita akan pilih nilai tempat ribu yang asal. Okey, nilai tempat ribu yang asal. Okey, tengok pula kita akan sebut, adakah kita akan sebut 13,000? Kebiasaannya apabila melibatkan nombor belas, kita akan terus sebut 13,000. Okey, 13,000. Sama juga dengan yang ini, 19. Kita tidak akan sebut 19 sah, kita akan sebut 19. Okey, kenapa kita akan sebut 19? Tetapi dia berada di rumah puluh. Okey, sebenarnya 19 ini hasilnya daripada 10 tambah 9. Okey, 10 tambah 9. Okey, jadi bila 10 ini berada dalam kumpulan puluh. Okey, 10, 20, 30, 40. Okey, 9 ni berada dalam kumpulan sah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, itu nombor sah. Okey, bila kita tambahkan dia, kita gabungkan dia akan menjadi 19. Jadi ini adalah sebutannya 9, 19. Okey, jelas? Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak tulis dalam perkataan? Apabila kita sebut, itulah yang kita tulis. Jadi 13,000. Okey, kenapa ribu berada di rumah ribu? 13,000. 400. Okey, ni nilai tempat ratus. 400. 19. Okey, jelas? Okey, sekiranya betul, okey, murid-murid tandakan right dan tulis 1 markah. Tulis dengan pensel pun tak apa. Nanti kat sekolah cikgu tanda. Okey, kita pergi soalan last sekali, iaitu 50,813. Okey, nilai tempat yang paling tinggi adalah 10,000. Jadi kita teruskan 10, ratus, ribu, puluh ribu. 10, ratus, ribu dan juga puluh ribu. Okey, ni kita akan buat permulaan saja. Bila dah pandai tak perlu dah tulis. Okey, nilai tempat dia terus boleh tulis nombor dia, iaitu 50,000. Letaklah 5 ribu, nilai tempat ribu ada lagi tak? Tak ada dah. Okey, tinggalkan dahulu 800. 10, 13 ni adalah puluh lah. 13 ni adalah 10, 3. Jadi 1 dan juga 3, 13. Okey, apa akan jadi kepada nilai tempat ribu? Kita akan letak sifar. Okey, 50,813. Okey, sudah siap. Satu lagi markah. Well done. Okey, senang kan belajar matematik? Dia biasanya tukar-tukar nombor saja matematik ni. Bila dah faham latihan dia, kita kena rajin buat latihan. Okay.